kita dah belajar kesan tarikh. Hari ini kesan subsidi. Buka surat 157. Okey, kita mula dengan apa ni? Perdagangan tempatan. Perdagangan dalam negara. Ada permintaan, ada penawaran. Madan ini ialah apa? Titik kesimpulan. Dan ini ialah apa? Kuantiti keseimbangan. Dan ini adalah apa? Harga keseimbangan. Kemudian berlakulah berlakulah perdagangan antarabangsa. Apabila kita mula membuka perdagangan antarabangsa, keluk apa yang berubah? Penawaran. Kenapa keluk penawaran? Sebab barang sebab kita dah mula import barang. So keluk penawaran akan bergerak ke mana? Kenapa kanan? Sebab bertambah. Kenapa bertambah penawaran? Sebab kita import barang. Okey, so keluk penawaran akan bergerak ke kanan. So ini ialah S1, maka timbullah I1 iaitu titik keseimbangan yang baharu. Okey, so ini ialah apa kelas? Q1 iaitu kuantiti keseimbangan yang baharu. Dan ini ialah P1 iaitu ini ialah P1 iaitu harga keseimbangan yang baharu. Okey, kat sini kita nampak ada 3 kesan. Okey. Ini keluk tadi bergerak ke kanan. Apabila keluk penawaran bergerak ke kanan, kita nampak 3 kesan. Yang pertama apa? Kuantiti akan bertambah. Kenapa kuantiti bertambah? Sebab kita import barang masuk, so bertambah. Kesan kedua? Kenapa agak turun? Bila barang banyak, sedangkan permintaan sama, kan barang dah makin banyak, maka harga akan menurun. Okey, kesan ketiga siapa tahu? Titik keseimbangan. Very good. Titik keseimbangan sudah berubah. So itu 3 kesan. Okey, sekarang kita nak tengok untuk harga P1. Berapa banyak kuantiti barang tempatan? Kita nak tengok kat mana? Kita tengok sini ke? Tak. Kita kena tengok sepanjang P1. Okey, kat manakah yang tempatan? Dekat S0. Kita kena turunkan. Kenapa S0? Sebab ini adalah perdagangan dalam negara. Okey, yang ini katalah teacher namakan dalam buku teks ni apa ni? Q3. Okey, katalah teacher namakan ni Q3. Okey, so untuk harga P1 tempatan ialah apa? Kosong Q3. So kosong Q3. Okey, yang mana yang import? Q3 Q1. Okey, yang ni tempatan sebab ini adalah perdagangan dalam negara. Okey, yang ini adalah import. Selebihnya adalah import. Kenapa berhenti kat sini? Sebab ini setelah wujudnya perdagangan antarabangsa. So yang import dia berapa? Q3 Q1. Okey, so importnya ialah Q3 Q1. Okey, kemudian kerajaan memberi apa? Subsidi kepada firma. Okey, kalau subsidi pada firma, kalau bantuan sara hidup rakyat. Very good. So, bila beri subsidi pada firma, yang terkesan ialah permintaan ke penawaran? Kenapa penawaran? Ya, sebab dia subsidi diberi kepada firma. Firma adalah pengeluar. Alright, so apa kesan dia kepada pengeluaran?
Meningkat. Kenapa pengeluaran meningkat? Kos pengeluaran berkurang. Kenapa kos pengeluaran berkurang tadi? Yes, kerana kerajaan beri subsidi. So, bila beri subsidi, kos pengeluaran menurun, maka firma boleh mengeluarkan lebih banyak. So, apa yang akan bergerak? Keluk penawaran. Bergerak ke mana? Okey, so keluk penawaran akan bergerak ke kanan. So, ini nama dia S2, maka timbullah okey, E2. Okey, apa berlaku pada keluk tadi? Bergerak lagi ke kanan. Okey, apa kesan dia yang pertama? Okey, kita tengok dekat sini kuantiti sekarang, kuantiti keseimbangan sekarang ialah Q2. Apa berlaku kepada kuantiti? Bertambah lagi. Okey, cuba tengok kepada harga. Okey, apa berlaku kepada harga? Harga menurun lagi. Okey, sekarang saya nak pergi kepada keban. Kenapa bila diberi subsidi bertambah lagi tadi? Sebab pengeluaran meningkat. Sebab kos pengeluaran sudah murah. Alright. So bila pengeluaran kuantiti meningkat secara semula jadi akan turun lagi, dan ini dibuktikan oleh graf ini. Alright. Seterusnya pada P2 iaitu setelah ada perdagangan antarabangsa dan setelah kerajaan beri subsidi, berapakah kuantiti tempatan? Kita kena tengok sini ke? Ini waktu perdagangan antarabangsa saja, belum ada subsidi. Tengok sini ke? Ini perdagangan tempatan saja. Kena tengok dekat mana? Okey, so yang mana yang tempatan? Dekat si kosong. Okey, so kita kena tarik turun ni. Baik, ini dalam kutip apa nama dia? Q4. Okey, Q4. So, yang tempatan kita kena stop kat sini sebab ini adalah untuk perdagangan tempatan dalam negara. So, Q4, kosong Q4. Okay, kita tulis dulu. Kosong Q4. Ada lagi tak? Sekejap. Okey, yang antarabangsa mana? Okey, tadi yang ni. So, antarabangsa. Yang ni antarabangsa kan? Ni tempatan kan? So, yang lebih ni adalah apa? Barang import. Baik, sekarang teacher nak bincang kesan dan teacher akan tanya dari segi kebat. Teacher bagi keyword, korang kena fikir sendiri. Okey, apakah kesan pemberian subsidi terhadap harga barang? Kenapa menurun? Okey, kenapa harga menurun? Sebab penawaran meningkat, sedangkan permintaan sama, tidak berubah. So, apabila barang banyak, maka apa akan berlaku? Harga akan ini adalah baik untuk siapa? Pengguna. Kepada rakyat. Dia kata rakyat. Kuasa beli meningkat. Bagus jadi. Okey, bila kuasa beli meningkat, apa lagi? Taraf hidup meningkat. Taraf hidup meningkat. Alright, baik. Tadi kita dah bincang apa kesan dia pada penawaran? Meningkat kerana apa? Permintaan sama. Sebab kerajaan bagi subsidi, maka kos pengeluaran turun. Bila kos, kita tulis kat sini kos pengeluaran turun sebab dapat subsidi, maka kita boleh tingkatkan pengeluaran. Alright. So, apakah kesan dia terhadap jumlah import? Okey, menurun. Macam mana kau tengok
Waktu P1, manakah import dia? Yang ni kan? P1 import dia Q3, Q1. Besar tak? Besar. So setelah diberi subsidi, import dia mana? Q4, Q5. Okey, so sebenarnya dia mengecil. Okey, banding dengan tadi. Okey, mungkin gambar raja ni kurang tepat sikit, tapi sebenarnya dia mengecil. Okey, so jumlah import akan apa kelas? Kurang. Why? Sebab orang beli barang tempatan. Kenapa orang beli? Sebab harga dah turun. Apabila harga dah turun, orang beli tepung tempatan, maka dia akan menjejaskan jumlah import. Kita tak beli dah, kita akan kurangkan import sebab sekarang harga tepung import lebih, dia memang dia sama, tapi sekarang dia dah jadi lebih mahal secara relatif, secara perbandingan. Dia tak bergerak, tapi harga tepung tempatannya turun, menjadikan dia lebih mahal sekarang secara relatif. Okey, so apa kesan dia terhadap guna tenaga? Kenapa meningkat? Sebab guna tenaga meningkat kerana pengeluaran meningkat. So apa kesan dia terhadap pendapatan negara? Meningkat dekat mana tu? Cukai apa ya? Cukai apa yang terlibat? Bila kita cakap pasal pendapatan, kita disebut apa? Cukai. Okay, ada beberapa cukai. Ada naik, ada turun. Cukai apa yang turun? Cukai import ataupun tarif. Okay. Pendapatan daripada tarif akan turun. Tapi ada tak cukai yang meningkat? Ada. Apa dia? Ya, pendapatan individu. Kenapa? Sebab ramai orang dapat. Lagi cukai yang meningkat. Yes, cukai pendapatan syarikat. Kenapa? Sebab operasi mereka sudah meningkat. Alright, okay. So apa kesan dia terhadap guna tenaga? Guna tenaga akan meningkat dan secara automatik ada pengangkutan barang. Okey, jangan sebut guna tenaga penuh sebab itu tak ada data. Kita tak boleh sebut guna tenaga penuh kadar pengangguran bawah 4%. Tak boleh jawab macam tu sebab tidak ada data, kecuali kalau kes tadi ada data dia. So kita cuma boleh sebut apa? Guna tenaga meningkat dan menyebabkan kadar pengangguran menurun. Tapi dua-dua ni satu markah saja sebab dia adalah perkara yang sama. Okey, jelas kelas? Alright, you are super. Boleh jawab dah tu soalan-soalan hebat teacher. Alright. Teacher nak buat pembetulan sikit pada gambar raja atau raja dalam buku teks. Sebab buku teks kata tempatan pada P2, yang ni P2. Okey, tempatan kosong Q2. Memang kosong Q2 kenapa? Sebab ini adalah perdagangan dalam negara tadi. Okey, Q2, lepas tu yang ni yang belakang Q0, Q4. Okey, teacher fokus pada import dulu. Okey, import betul Q2, Q0, Q2, Q0. Sekiranya yang ni S1 kebetulan dia sama dengan ni. Nampak tak? Tapi gambar raja buku teks itu tidak tepat. So, yang ni adalah, ini adalah tempatan, ini adalah antara bangsa. So, ini yang kita import. So, dalam gambar raja tu diubah suai dalam buku teks, memang betul Q2, Q0 untuk import sekiranya ni kena betul-betul dekat sini. Gambar raja buku teks tu dah silap sikit. So, yang selebihnya adalah tempatan balik. Okey, teacher harap jelas